Wawancara Rampai Pagi. Yang kedua, kita ni ingin mengetahui mengenai dengan kempen menderma darah yang telah pun berlangsung kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kita bersama dengan dua orang tetamu kita, Tuan Muhammad Syahruni bin Haji Safarudin, Pegawai Saintifik Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan, dan bersama Puan Nur Afikah binti Abdullah, Pegawai Saintifik Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum dan selamat datang ke Rampai Pagi. Apa kabarnya ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mula-mula sekali daripada pihak Rampai Pagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana berkesudian untuk hadiran ini sama-sama untuk menyerikan lagi Rampai Pagi edisinya untuk hari ini. Baiklah, untuk mungkin soalan yang pertama, anda sabar-sabar sebenarnya akan bertanya ni Hani ya. Kempen derma darah dari tadi awal sudah tadi bercerita mengenai dengan kebaikan derma darah, dan juga kami ada menanyakan dengan rakan-rakan kami di daerah Belait, daerah Tutong dan juga daerah Temburong mengenai pengalaman menderma darah. Jadi mungkin untuk pembukaan mukadimah mungkin boleh diberikan soalan yang pertama kepada Nur Afikah. Kami dipahamkan bahawa telah pun diadakan kempen derma darah baru-baruan ya. Jadi mungkin kalau boleh dikongsikan, memberikan sedikit penerangan mengenai dengan sebuah kempen derma darah besar-besaran yang telah pun diadakan kemarin, dan juga bagaimanakah sambutan acara tersebut, dan mungkin boleh diterangkan sedikit mengenai dengan kempen ini. Okey. Alhamdulillah, ingin kami kongsikan kemarin kempen darah diadakan pada hari Khamis 18 Ogos di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan kempen tersebut mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan daripada orang ramai, khususnya penderma-penderma darah. Ingin saya kongsikan sebanyak 146 unit darah telah berjaya dikutip sepanjang kempen kemarin. Kempen tersebut juga diadakan bersempena Hari Penderma Darah Sedunia yang mana disambut seluruh dunia pada 14 Jun pada tahun ini. Pusat Pendermaan Darah telah pun mengadakan kempen yang sama pada bulan Julai yang lalu sebenarnya, bagi menyambut Hari Penderma Darah Sedunia dan menzahirkan ucapan terima kasih dan juga penghargaan kepada semua penderma darah. Namun pada kali ini Pusat Pendermaan Darah dengan sokongan daripada Kementerian Kesihatan sekali lagi mengadakan kempen derma darah besar-besaran ini, bukan saja untuk menyeru orang ramai, khususnya penderma-penderma baru, untuk menderma darah dan juga untuk menampung bekalan darah yang semakin tinggi, tapi juga objektif utama kempen pendermaan darah ini adalah untuk menekankan dan mengenegahkan kepentingan keselamatan darah yang didermakan bagi membantu menyelamatkan nyawa. Tambahan ini juga, namun pada sekarang ini mungkin tadi maklum bahawa banyak penyakit-penyakit baru yang timbul di merata dunia. Jadinya dengan menderma darah ini sahaja tidak mencukupi sebenarnya untuk membantu menyelamatkan nyawa. Bahkan adalah menjadi tanggungjawab kepada orang ramai, khususnya penderma darah, untuk memastikan darah yang didermakan itu adalah selamat dan bebas daripada penyakit-penyakit berjangkit yang boleh sebenarnya menjejaskan nyawa si penerima terpulang. Okey. Jadi kami ingin mengingatkan kepada orang ramai melalui kempen yang diadakan kemarin bahawa adalah sangat penting bagi semua orang untuk bersikap jujur semasa menjawab soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan penderma, dan semasa pemeriksaan kesihatan dijalankan, dan ini adalah kerana darah yang selamat itu adalah bermula daripada habis kita. Jadi Puan Afikah ada menerangkan mengenai dengan kepentingan darah yang didermakan itu adalah selamat. Jadi bercakap tentang keselamatan darah ini, mungkin boleh ditanyakan kepada Puan Muhammad Syahruni, apa sebenarnya yang Pusat Pendermaan Darah ingin ketengahkan kepada orang ramai? Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas soalannya. Sememangnya pendermaan darah ini bukanlah satu perkara yang straightforward, yang orang datang dan derma, atau more common term sekali, touch and go. Okey, tetapi pelbagai aspek-aspek keselamatan telah diterapkan ke dalam setiap prosedur-prosedur pendermaan darah bagi mempertingkatkan keselamatan pesakit yang menerima darah. Di mata orang ramai, pada pandangan orang ramai kali, penderma hanya perlu untuk mengisi borang, menjalani pemeriksaan kesihatan dan seterusnya menderma darah. Tapi pada hakikatnya ada prosedur-prosedur sepanjang proses penderma
penerimaan darah yang setiap penerima darah harus lalui. Dan langkah-langkah yang difikirkan boleh meningkatkan keselamatan darah dan sekaligus meningkatkan keselamatan pesakit selaras dengan garis pandu kesihatan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan piawaian-piawaian antarabangsa telah diterapkan ke dalam prosedur-prosedur berkenaan. Antara ciri keselamatan yang terpenting yang dipraktikkan ialah saringan penerima darah ataupun blood donor screening. Ini adalah bertujuan untuk menapis penerima-penerima darah sekiranya penerima darah tersebut berkelayakan ataupun sebaliknya untuk menerima darah. Jadi terdapat dua peringkat saringan bagi darah yang didermakan. Peringkat pertama ialah prasaringan di mana penderma-penderma diperlukan untuk menjalani pemeriksaan kesihatan. Ini termasuklah pengisian borang pemeriksaan penderma darah di mana penderma darah dimestikan untuk mengisi butiran peribadi mereka dan mesti menjawab soalan-soalan kesihatan dengan jujur. Selain itu, penderma juga mesti menandatangani pengakuan penderma darah. Soalan-soalan yang ditanyakan pada borang tersebut bertujuan agar pemeriksa kesihatan dapat menanyakan soalan yang lebih lanjut lagi sekiranya terdapat jawapan-jawapan yang bercanggah. Dan dengan ini dapat menapis mana-mana penderma yang tidak berkelayakan, terutama sekali mereka yang menunjukkan kelakuan ataupun yang pernah membuat sebarang aktiviti yang berisiko tinggi. Di samping itu, ianya bertujuan agar penderma yang mengetahui atau merasai diri mereka itu tidak sepatutnya untuk menderma untuk dengan sendirinya membatalkan niat mereka daripada menderma darah. Peringkat kedua saringan ialah ujian saringan makmal di mana semua penderma apabila selesai menderma darah yang didermakan itu akan diuji di makmal bagi mengetahui sekiranya terdapat jangkitan kuman di dalam badan penderma atau di dalam darah yang mereka dermakan. Kuman-kuman yang disaring ialah Human Immunodeficiency Virus ataupun yang lebih dikenali AIDS HIV. Kemudian hepatitis B virus, hepatitis C virus dan sifilis. Kuman-kuman ini adalah pembawa penyakit jenis bawaan darah ataupun bloodborne diseases yang mana kuman-kuman ini boleh menjangkiti orang lain melalui darah sama ada dari suntikan jarum, pelakuan seksual bebas atau pemindahan darah. Darah-darah yang didapati dicemari oleh kuman-kuman tersebut tidak akan digunakan untuk pemindahan darah, malahan akan dihapuskan dengan serta-merta mengikut prosedur-prosedur yang tertentu. Jadi kalau kita amati di antara pengisian yang telah pun dikongsikan tadi, dapat kita lihat betapa pentingnya sebenarnya untuk tadi memastikan, mensahihkan yang darah yang telah didermakan ini selamat untuk diguna pakai sebelum diberikan kepada orang yang menerima. Mungkin soalan seterusnya, terima kasih Tuan. Soalan seterusnya mungkin boleh diajukan kepada Puan Nur Rafiqah. Selain daripada pemeriksaan kesihatan dan juga ujian saringan yang telah diterangkan oleh Tuan Muhammad Syahruni tadi, mungkin adakah terdapat langkah-langkah yang lain yang mungkin telah dilaksanakan ataupun akan dilaksanakan selepas itu bagi oleh pihak pusat penerimaan darah bagi memastikan yang darah yang diterima adalah selamat? Okey, pada masa sekarang ini, Pusat Penerimaan Darah sedang giat aktif memperbaiki dan juga mengemaskini Standard Operating Procedure (SOP) khususnya yang berkaitan dengan penerimaan darah dan menjalankan aktiviti-aktiviti untuk memberigakan dan menekankan akan kepentingan bersikap jujur dalam pengisian borang penerimaan darah dan jujur semasa pemeriksaan kesihatan dengan memastikan penderma darah ini faham akan kandungan yang soalan-soalan yang terkandung dalam borang pemeriksaan kesihatan penderma sebelum mereka menandatangani borang tersebut. Selain itu juga kami pada masa ini kiat aktif memberigakan dan menyediakan lembaran teks akta penyakit-penyakit berjangkit yang berkaitan dengan penerimaan darah. Pemeriksaan kesihatan akan meminta penderma darah untuk membaca dan memahami akta penyakit-penyakit berjangkit ini sebelum mereka dibenarkan untuk menderma darah. Dari segi ujian saringan makmal pula, masa ini Pusat Pendermaan Darah sedang aktif mempertingkatkan keselamatan darah dengan memperkenalkan ujian saringan baru iaitu ujian molekular asid NAT bagi menyaring HIV,
hepatitis B dan hepatitis C di samping menjalankan ujian-ujian yang sedia ada pada masa ini. Masa ini kerja-kerja pengubahsuaian makmal sedang rancak dijalankan dan dijangka akan siap pada masa sedekat sebelum ujian tersebut dapat dijalankan sepenuhnya. Ujian baru ini adalah bertujuan untuk memperketatkan window period bagi mengesan virus berkenaannya. Jadinya dengan ujian ini jangkitan virus akan dapat dikesan seawal 5 hari bagi jangkitan HIV, 2 hari bagi jangkitan hepatitis C dan 16 hari bagi jangkitan hepatitis B selepas berjangkit berbanding dengan kaedah yang ada pada sekarang ini. Jadi tadi Puan ada menyentuh mengenai dengan akta penyakit berjangkit. Jadi ingin kita ketahui dengan lebih lanjut apa kena mengenanya dan apakah kaitannya akta penyakit berjangkit ini dengan pendermaan darah dan apa implikasinya kepada penderma darah. Okey, baik. Saya percaya sepanjang pandemik COVID-19 ini, orang ramai sudah mendengar dan mengetahui mengenai akta penyakit-penyakit berjangkit. Tetapi ramai yang tidak menyedari atau mengetahui bahawa akta tersebut ada menyentuh mengenai pendermaan darah walaupun di kalangan penderma darah sendiri. Di bawah bab 11 akta penyakit-penyakit berjangkit penggal 204 adalah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana-mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan, beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 tersebut, maklumat material bermakna maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 pula, akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan jangkitan AIDS atau HIV kepada orang lain boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000, hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Jadi seperti yang kami berdua terangkan tadi, penderma darah adalah dikehendaki untuk mengisi borang pemeriksaan kesihatan penderma darah sebelum pemeriksaan kesihatan dijalankan, dan dengan mengisikan borang tersebut, penderma perlu menandatangan pengakuan yang mereka faham akan soalan-soalan yang diajukan dan faham akan akibat memberikan maklumat atau jawapan palsu ataupun salah. Semasa pemeriksaan kesihatan berlangsung, penderma juga diminta untuk membaca dan memahami teks lembaran mengenai akta penyakit-penyakit berjangkit sebelum dibenarkan untuk menderma darah, seperti yang Puan Afiqah tadi terangkan. Dan dengan sendirinya, borang tersebut menjadi bahan legal, dokumen penting sekiranya tindakan undang-undang perlu diambil apabila penderma darah didapati pembawa kuman penyakit berjangkit yang boleh menjangkiti orang lain melalui pendermaan darah, pemindahan darah, dan penderma darah tersebut didapati telah memberikan maklumat palsu atau salah pada borang pemeriksaan kesihatan. Jadi bercakap mengenai implikasi akta penyakit-penyakit berjangkit tersebut ke atas pendermaan darah, alhamdulillah dengan adanya akta ini, keselamatan pesakit-pesakit yang menerima pemindahan darah akan dapat dipertingkatkan selaras dengan pelan strategik Kementerian Kesihatan dalam mempertingkatkan keselamatan dan kualiti penjagaan kesihatan pesakit dan selaras dengan pelan tindakan dunia bagi keselamatan pesakit atau Global Patient Safety Action Plan. Selain itu, pihak Kementerian Kesihatan mengharapkan dengan pemberigaan mengenai akta ini, orang ramai akan lebih peka mengenai status kesihatan masing-masing, terutama dari segi penyakit-penyakit berjangkit dan sedar akan kepentingan menderma darah yang selamat dan bebas dari penyakit-penyakit berjangkit demi keselamatan dan kesejahteraan penerima darah. Pihak kementerian juga berharap dengan pemberigaan akta ini dan pelan-pelan tindakan yang diungkayahkan oleh pihak Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal,
orang ramai akan berasa lebih selesa untuk menerima darah, dan manakala pesakit-pesakit yang menerima darah akan berasa lebih yakin dengan keselamatan darah yang diterima oleh mereka. Ya. Alhamdulillah. Tadi ada dikongsikan dengan adanya proses saringan, Ya, betul. screening proses sebelum darah itu dapat diberi kepada penderma untuk memastikan keselamatan darah tersebut. Jadi ada juga disebutkan tadi, dikongsikan mengenai dengan bagaimana proses saringan ini dapat tani mengenal pasti kelakuan penderma yang berisiko tinggi. Mungkin kalau boleh diterangkan lagi soalan ini, mungkin boleh diberikan kepada Nur Afika. Apakah sebenarnya maksud golongan yang berkelakuan tinggi? Mungkin kalau boleh berisiko tinggi sebenarnya, mungkin kalau boleh diterangkan dengan lebih lanjut. Okey, baik. Sebenarnya kalau disenaraikan kelakuan yang berisiko tinggi ini memang banyak dan panjang untuk dibincangkan, tetapi secara rumusannya soalan-soalan yang ditanyakan pada borang pemeriksaan kesihatan penerima darah adalah sangat komprehensif dan boleh menapis kebanyakan kelakuan yang berisiko tinggi, sama ada dari segi penyakit yang tidak berjangkit iaitu non-communicable diseases maupun dari segi penyakit yang berjangkit, infectious diseases. Bercakap mengenai penyakit-penyakit berjangkit ini, antara perkara-perkara yang diambil kira dalam penapisan penerimaan darah adalah termasuk pertama tempat tinggal, sejarah perjalanan atau melancong, sejarah kesihatan seperti pernah menerima transfusi darah atau suntikan ubat yang didapatkan dari darah manusia ataupun binatang, menghidap penyakit paru-paru dan sebagainya. Seterusnya, pernah mengambil dadah atau ubat-ubatan yang bukan diberikan oleh doktor melalui suntikan jarum. Dan akhir sekali iaitu kelakuan seksual yang berisiko tinggi seperti mengadakan hubungan seks rambang, mempunyai hubungan seksual lebih daripada seorang teman atau bertukar-tukar pasangan, mengadakan hubungan seks tanpa perlindungan, mengamalkan hubungan sejenis atau pernah melanggani pekerja perkhidmatan seks. Jadi apa yang Kementerian Kesihatan ingin tekankan kepada orang ramai ialah sekiranya habis kita adalah tergolong atau pernah mengikuti aktiviti-aktiviti yang berisiko tinggi ini dan berkemungkinan membawa penyakit-penyakit berjangkit, habis kita diminta untuk tidak menerima darah demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan pesakit selaku penerima darah tersebut. Walaupun habis kita mungkin nampak sihat pada hari ini namun dan tidak menunjukkan sebarang gejala, namun mungkin sahaja habis kita boleh membawa virus ini dalam badan dan boleh menjangkiti pesakit melalui darah yang dinamakan. Ya, begitu padat sekali informasi yang telah pun Ketani pelajari daripada Puan dan juga Tuan mengenai dengan kempen derma darah ini dan juga mengenai dengan pemberigaan akta penyakit-penyakit berjangkit, dan kita harapkan semoga ianya akan lebih lagi menambah kepekaan Ketani sebagai orang awam mengenai dengan akta penyakit berjangkit dan juga mengenai dengan status kesihatan Ketani sendiri sebelum Ketani menderma darah. Memandangkan Ketani sudah masa amat mencemburui Ketani dan Ketani sudah pun berada di penghujung wawancara dan juga rancangan Rampai Pagi pada hari ini. Jadi mewakili Rampai Pagi, Tani ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nur Afika binti Abdullah dan juga Tuan Muhammad Syahruni bin Haji Saparudin, wakil dari Kementerian Kesihatan, atas kesudian untuk hadir ke Rampai Pagi bagi menerangkan mengenai dengan kempen derma darah. Terima kasih. Terima kasih kembali.